Warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan, kita sama-sama mulakan majlis ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan, segala kelalaian kita diperingatkan sehingga kita mendapat keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Walaupun kita berusaha untuk mencari keridaan Allah, untuk mencari kejayaan, namun di dalam usaha, di dalam perjalanan tersebut, kadang-kala kita melakukan perkara-perkara yang dilarang, bahkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita putus asa, kita berhenti daripada mencari keredaan Allah. Jangan kita putus asa daripada mencari kasih sayang Allah. Tetapi kesilapan, kesalahan, maksiat yang kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka perlulah kita mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah agar kita diberi istiqamah, sentiasa mentaati perintah Allah dan dijauhi daripada pintu-pintu maksiat. Begitulah keadaan hidup seorang muslim. Dia sentiasa mempunyai matlamat yang dia kejar, yang dia nak capai. Dalam masa nak mengejar matlamat cita-cita tersebut, sudah pasti banyak halangan. Namun seorang muslim yang hebat ini, dia yakin dengan pertolongan Allah. Dan muslim yang hebat ini, dia sedar bahawa dirinya lemah, tidak mampu melakukan sesuatu ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Maka muslim yang hebat ini akan sentiasa merujuk, merayu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup ini, masa yang diberi ini dapat dinikmati dan dapat diisi dengan perkara-perkara kebaikan. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, seperti mana yang kita baca sebelum ini, beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan bahawa jangan kita melakukan maksiat, kerana maksiat itu menjadi penyebab sempitnya rezeki seseorang. Kemudian bertaubatlah kepada Allah. Jika taubat kita diterima, alhamdulillah, bersyukurlah kita kerana diberi nikmat yang besar diterimanya taubat kita. Jika taubat kita tidak diterima, maka mintalah, pohonlah kepada Allah dengan memperbanyakkan doa dan mengaku kita ini lemah, kita ini banyak kesalahan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita. Dan jika kita telah berusia 40 tahun, janganlah sampai kita dah berusia 40 tahun namun kita tidak pernah mengetuk
pintu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dah umur 40 tahun tapi tak pernah merayu, tak pernah nak kembali, tak pernah nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang diberi oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita dah baca sebelum ni. Semua manusia ini tuan-tuan, dia ingin kesenangan hidup. Semua manusia, tak kira apa agama sekalipun, dia nak rezeki yang luas, rezeki yang mudah, rezeki yang macam-macam lah, penuh kebaikan. Bila sebut rezeki ini tuan-tuan, rezeki ini bukan hanya sekadar wang ringgit sahaja, bukan sekadar wang ringgit. Rezeki ini meliputi segala perkara yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Antara rezeki yang mahal ialah rezeki kesihatan. Kesihatan. Kesihatan ini nak banding dengan wang ringgit, mana yang mahal? Kesihatan mahal tuan-tuan. Sebab kesihatan kita tak boleh pinjam daripada orang lain. Kalau duit tak ada, boleh pinjam daripada orang lain. Tapi kalau kita tak sihat, kita tak boleh nak pinjam daripada orang. Pinjam mata kamu yang cerah tu, pinjam mata saya kabur lah. Boleh? Tak boleh dia. Tak? Kita batuk, orang tu tak batuk, kata pinjam, awak ambil batuk saya, awak bagi sihat kamu. Boleh? Tak boleh kata. Lepas tu kesihatan ni tuan-tuan, nikmat yang cukup besar, nikmat yang cukup besar. Itu semua rezeki. Dia beri keberkatan di dalam kehidupan, di dalam masa diberi keberkatan, di dalam keluarga, anak, isteri, suami, kan, ada keberkatan di dalam rezeki, ada keberkatan di dalam nikmat yang Allah beri, ada keberkatan, diberinya rezeki keselamatan, diberinya rezeki ilmu pengetahuan, diberinya rezeki kebijaksanaan. Itu semua rezeki itu. Rezeki-rezeki yang dicari oleh manusia. Tapi rezeki-rezeki tersebut kadang-kala terhalang, kadang-kala menjadi sempit disebabkan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Disebabkan maksiat itu kadang-kadang, dan kebiasaannya lah, rezeki yang sepatutnya kita dapat akhirnya terlepas daripada tangan kita ataupun terlepas daripada genggaman kita. Kita pernah mengecapi rezeki tersebut, tetapi disebabkan kita tidak bersyukur, kita tidak mentaati perintah Allah, bahkan kita melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala nikmat yang telah kita kecapi di dalam genggaman kita kadang-kala terlepas daripada genggaman kita. Begitulah keadaan yang dilihat, keadaan manusia yang dilihat oleh orang-orang yang bijak pandai. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah dari pintunya. Kalau kita nak masuk rumah, masuklah melalui pintunya, kan? Jangan masuk melalui tingkap, melalui bumbung, masuk melalui pintu. Ketahuilah, pintu rezeki adalah taat kepada sang pemberi rezeki. Dia kata, bagaimana mungkin rezeki diminta, bagaimana mungkin rezeki diminta dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita nak rezeki tapi kita maksiat kepada yang pemberi rezeki. Kita nak rezeki tapi kita buat benda yang dilarang oleh pemberi rezeki. Atau bagaimana mungkin kurniaannya diminta sedangkan dia tidak dipatuhi, sedangkan perintah Allah tidak dipatuhi. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya apa yang terdapat di sisi Allah tidak dapat diraih dengan kemurkaan Allah. Apa yang ada di sisi Allah dari segi daripada segala jenis kebaikan, kenikmatan, tidak dapat diraih, diperolehi dengan murkanya. Artinya rezekinya hanya boleh diminta dengan redanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hal tersebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar. Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kerana itulah
pernah disebut oleh beberapa ulama, rezeki yang lapang kita cari rezeki yang baik, rezeki yang berkat, rezeki yang lapang, rezeki yang luas. Jenis apa rezeki itu? Kata dia, rezeki yang lapang, yang baik itu adalah rezeki yang tidak menjadi hijab kepada Allah di dunia, serta tidak dihisap, tidak ditanya, dan tidak dihukum di akhirat. Dia boleh faham. Rezeki yang lapang, rezeki yang kita duk cari-cari, rezeki yang berkat ini ialah rezeki yang mana rezeki itu bila datang pada kita, berada pada kita, dia tidak menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menjadi penyebab kita jauh daripada Allah. Kita dapat kereta, kita dapat rumah, kita dapat kerja, kita dapat projek, kita dapat macam-macam, kita dapat nikmat. Nikmat itu, kalau nikmat itu baik, nikmat yang bagus, nikmat yang berkat, dia tidak menjadi hijab, penghalang terhadap antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan serta tidak dihisap, tidak ditanya, dan tidak dihukum di akhirat. Barulah rezeki itu rezeki yang baik, rezeki yang membawa keuntungan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau Allah bagi seseorang itu rezeki sekarang ni, rezeki yang paling mahal lapang masa lah, kan, lapang masa. Tapi lapang masa kita ini kita tak isi dengan benda yang baik. Kalau orang tu isi dengan benda baik, baguslah. Tapi kalau kita ni jenis memang tak ada kerja, kan, memang tak ada kerja, sebenarnya lagi susah nak jaga masa. Tak tahulah tuan-tuan dah pencen kan, tuan-tuan fikir. Tuan-tuan fikir tak? Kalau kita kerja dulu, masa kita dah tahulah nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu. Buat benda yang baik lah berkaitan dengan kerja kita. Waktu semayang, ya tak? Tapi bila dah tak ada kerja ni, tak ada tanggungjawab ni, susah dia. Tak tahu apa kerja nak buat. Tak tahu apa kerja nak buat. Kalau orang ni yang jenis masa lapang ni, dia boleh susun masa dia tu, buat kerja ni, buat kerja ni, buat kerja ni, dia boleh berjaya. Macam dia kerja lah kat pejabat. Dia tahu masuk kerja pukul 8, lepas tu kena buat ni, pukul 9 kena submit, lepas tu kena pergi mesyuarat, lepas tu kena ni, pukul 10 rehat. Dia tahu. Cuba kalau pergi kerja tu, kerja kan tak ada peraturan. Kerja tu tak ada panduan. Awak kerjalah 8 jam, dia kata. Tapi kerja macam mana, apa benda nak buat, tak dia beritahu. Agak-agak boleh berjaya ke, produktif ke, takkan ada kebaikan. Macam itulah umur kita ni, tuan-tuan. Saya cakap ni untuk saya lah, sebab saya paling banyak masa sekarang ni. Saya dah berapa tahun tak kerja. Tapi masa habis gitu je. Masa apa? Habis begitu je, tak ada apa-apa pun dapat. Pasal apa? Kita pun tak susun apa-apa. Yang sekarang paling teruk apa? Masa habis dengan handphone kan. Handphone pula ada je kat kita. Orang iman di dalam dada, kita handphone di dalam dada sekarang. Asyik tengok kan. Habis masa macam tu. Lala kita nak habis dah tahun 2023 ni. Nak habis apa benda buat? Pasal apa? Pasal kita diberi nikmat, tapi kita tak tahu nak jaga nikmat itu. Antaranya sebab apa? Kita tak susun kehidupan kita. Tapi bab dunia kita pandai susun, tapi bab akhirat kita tak nak susun. Bab dunia pandai dia susun. Dia kata nanti hari Sabtu sarapan kita makan kat kedai Dia tahu susun dia. Muslimat ni rajin. Saya tengok Facebook diorang ni rajin, diorang begitu. 3 orang rajin diorang. Hari ni pergi restoran. Okey. Nanti waktu ni kita pergi sana. Setahun 3 kali pergi berjalan, kan? Tapi kita tak susun yang akhirat kita. Kita tak ada pula target kita. Dalam masa 6 bulan berapa banyak Quran, berapa banyak ni, berapa banyak kitab, berapa banyak kita belajar, kita tak ada.
Itu kita masing-masing lah tuan-tuan. Saya pun macam tu jugalah. Rugilah kita. Jadi dia kata, rezeki yang hebat itu ialah rezeki yang tidak dihisap dan tidak ditanya dan tidak dihukum di akhirat. Para pemiliknya pula berada dalam hamparan tauhid dan syariat. Itu rezeki yang baik. Pemilik yang mendapat nikmat tadi sentiasa di dalam hamparan tauhid dan syariat, sentiasa taat kepada Allah. Mereka selamat dari nafsu, syahwat dan ketamakan. Itulah nikmat yang paling bagus. Hikmah ini menguatkan hikmah sebelumnya bahawa rezeki berhubungan dengan ketaatan, sedangkan maksiat menjadi salah satu sebab terhalangnya rezeki. Rezeki yang lapang adalah yang disertai keyakinan bahawa hanya Allah yang memberikan rezeki, bukan usaha dan upayanya sendiri. Dengan demikian, seorang hamba tidak mencari rezeki disertai syahwat dan ketamakan. Jadi rezeki ini antaranya rezeki keyakinan. Rezeki antaranya ialah keyakinan kita kepada Allah. Kita bersangka baik kepada Allah. Kita yakin kepada Allah. Kita yakin Allah yang menentukan rezeki kita. Itu rezeki itu. Keyakinan yang ada dalam diri itu rezeki yang mahal. Itu rezeki yang cukup mahal. Keyakinan kita kepada Allah. Allah ni Maha Pengampun, Allah ni Maha Penyayang, Allah ini kalau kita buat amalan yang sedikit, amalan kebaikan, diberi ganjaran yang banyak. Itu keyakinan. Keyakinan itu rezeki. Bukan semua orang Allah beri keyakinan itu dalam hati. Tak ada. Walaupun dia belajar tapi dia tak yakin rezeki daripada Allah. Jadi orang yang yakin rezeki itu daripada Allah, maka ketika mana dia mencari rezeki, maka sudah pasti dia tidak akan melanggar syariat Allah. Dia tidak akan mencari rezeki dengan perasaan tamak. Sebab dia yakin Allah yang menentukan rezeki. Jadi dia tak adalah nak rasuah ke, nak menipu orang ke, nak ambil hak orang ke, tak ada. Sebab keyakinan. Kemudian kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang paling ditakutkan daripada kamu adalah su'ul khatimah. Dia kata yang paling ditakutkan daripada kamu adalah su'ul khatimah, iaitu lantaran padamnya. Kerana apa su'ul khatimah ini? Lantaran padamnya cahaya iman akibat maksiat. Artinya dosa bertumpuk-tumpuk dengan dosa yang sebelumnya, sedangkan tak pernah bertaubat sehingga hati menjadi hitam. Dia kata yang paling bahaya sekali ialah su'ul khatimah. Ini tuan-tuan, kita cerita ni untuk mengingatkan diri kita, kan? Saya tengok orang dan saya pun macam tu jugalah. Waktu muda, orang ni tak heran pun dengan harta. Dia tak fikir sangat pun dengan harta banyak ke apa. Dia cari je, dia kerja je. Dia tak fikir nak kumpul ni, nak kumpul tu, nak kumpul ni. Tapi kadang-kadang bila umur dia dah meningkat, masa tu dia sibuk fikir pasal harta. Dia sibuk fikir pasal harta. Kadang-kadang dia nak ni, nak tu. Lepas tu dia sibuk pula fikir, ni nanti anak ni macam mana ya, cucu ni macam mana ya. Dia jadi itu. Sedangkan orang yang dah berumur, yang dia patut takut apa? Ini yang dia kata, yang paling kita takut ialah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia jadi lain jadi. Dia kata su'ul khatimah sangat berbahaya. Sangat berbahaya kerana akan menutup amal manusia ketika ia mati. Mati dalam keadaan buruk. Rugilah amalan-amalan sebelum ni. Kematian merupakan pintu yang melaluinya manusia beralih dari dunia ke akhirat. Sungguh sangat berbeza antara orang yang pindah dari dunia dengan membawa amal soleh dan orang yang pindah dengan membawa maksiat. Ini tak boleh elak tuan-tuan. Yang muda pun meninggal, yang tua pun meninggal. Ada sakit pun meninggal, tak ada sakit pun meninggal. Ingat mati pun meninggal, tak ingat mati pun meninggal. Ya tak?
mati pasti, tapi banyak perbezaan. Banyak perbezaan. Orang yang mati dalam keadaan membawa amal salih berbeza dengan orang yang mati dalam keadaan membawa maksiat. Su'ul khatimah merupakan buah dari berbagai perbuatan yang membuat hati lalai. Su'ul khatimah hasil daripada apa? Hasil daripada hati kita yang lalai, hasil daripada perbuatan kita yang tidak baik ketika di dunia. Ketika seseorang mencintai sesuatu, tentu ia akan banyak mengingatinya. Ingatan itu akan melekat dalam fikirannya hingga kematian datang menjemputnya. Dengan begitu, ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, tentu fikirannya dipenuhi ingatan tentang sesuatu yang dicintainya dan yang selama ini menyibukkan dirinya. Macam itulah. Kalau dia ni asyik ingat ni, asyik ingat harta, asyik ingat projek, asyik. Ini tak salah tu kan. Kita waktu hidup ini dia suruh kita usaha. Tapi kita ini yang paling penting sekali dalam apa pun yang kita buat, yang paling penting kita nak cari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang ni dia tidak ada rasa cinta kepada Allah, dia cinta kepada dunia ini lebih berbanding dengan yang lain, maka orang inilah bila datang kematian, dia akan fikir benda yang dia cinta tu. Dia takut, projek aku macam mana, anak macam mana, gedung macam mana, harta macam mana, lepas ni isteri ni kahwin dengan siapa. Oh, dia cerita. Dulu ada kaset Arkam buat dulu. Pasal apa? Pasal itu yang paling dia cintai. Maka ketika dia meninggal itu, yang dia akan ingat benda yang dia paling cintai lah. Lepas tu Islam tak halang kita cari harta, tapi kita cari harta dalam keadaan Allah lebih kita cintai daripada harta yang kita cari. Akhirat lebih kita cintai daripada dunia yang kita cari. Maka bila dia meninggal, nak dalam keadaan sakarat, dalam keadaan nak meninggal, apa yang dia akan ingat ialah benda yang paling dia cintai. Kalau dia ingat syurga, dia cinta pada syurga, dia sayang pada Nabi, kasih kepada Allah, macam itulah dia keadaan dia. Imam Al-Ghazali rahimahullah membahagikan su'ul khatimah kepada dua tingkatan. Kata Imam Al-Ghazali, su'ul khatimah dua. Tingkatan pertama merupakan su'ul khatimah yang paling berbahaya, yang paling berbahaya. Jenis keburukan inilah yang menguasai hati ketika kematian datang. Su'ul khatimah ini boleh wujud dalam bentuk ragu dalam keyakinan ataupun pengingkaran terhadap nikmat Allah sehingga roh dicabut dalam keadaan ragu dan ingkar. Ini su'ul khatimah yang paling bahaya. Dan ini dianggap orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah kerana ketika dia mati itu segala jenis keburukan menguasai hati dia. Apa jenis keburukan yang menguasai hati dia? Dia ragu kepada Allah, dia engkar nikmat Allah. Ketika nak mati itulah dia tidak yakin kepada Allah. Dia rasa Allah menzalimi dia. Ini keburukan yang menguasai hati dia ketika dia nak mati tadi. Maka orang ini dianggap mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang paling bahaya. Sikap membangkang yang menguasai hati adalah seperti hijab antara Allah dan hamba untuk selama-lamanya, sehingga ia senantiasa jauh dan berada dalam siksaan yang kekal. Seperti mana bila dia nak dekat meninggal itu, bila datang ujian, akhirnya dia tunduk kepada saranan yang diberi oleh syaitan. Akhirnya dia tunduk kepada syaitan semata-mata nak minum segelas air, kononnya untuk menghilangkan dahaga. Kan ada hadis tu kan, dah cerita tu ada kan. Bila orang ni dalam keadaan meninggal, maka datanglah gangguan-gangguan. Kamu dahaga nak, ini ibu kamu wahai anak. Dia. Kamu dahaga, kamu nak air. Sedangkan itu bukan ibu dia, ayah dia datang, itu semua syaitan.
Supaya orang ni mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan ragu kepada Allah, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tingkatan kedua lebih rendah dari tingkatan yang pertama. Su'ul khatimah ni, tingkatan yang kedua ni katanya ketika ajal datang, hati dikuasai rasa cinta, baik kepada dunia mahupun sesuatu yang dicintai syahwatnya. Ketika nak datang kematian ni, hati dia ni dikuasai oleh cinta kepada dunia dia, cinta kepada syahwat dia. Dia seronok apa kat dunia ni? Hati dia dikuasai oleh perkara tersebut. Maka ketika itu roh dicabut dalam keadaan seperti tersebut. Hati dia cinta kepada dunia syahwat dia, sehingga ia berada dalam keadaan berpaling dunia dan syahwatnya dan mengarahkan wajah kepadanya. Akhirnya dia, muka dia, hati dia asyik fikir dengan dunia yang dia nak tinggalkan. Dia fikir tentang dunia, nikmat yang dia kecapi selama ni. Oh, habis aku, lepas ni tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh ni, nikmat dunia dia. Akhirnya roh dicabut dalam keadaan tersebut. Dia tidak ada nikmat cinta kepada Allah, tidak rasa nikmat apa-apa hati ini. Dia nikmat dunia yang dia dapat. Ketika kematian datang, setiap manusia akan meninggalkan dunia ini sesuai dengan cara hidup yang dijalaninya selama ini. Habislah tadi cerita. Jadi su'ul khatimah ni ada dua lah. Satu, su'ul khatimah yang bahaya, yang mana hati tu ragu terhadap Allah, ingkar dengan nikmat Allah. Yang kedua, su'ul khatimah juga, kerana apa? Hatinya dikuasai oleh dunia dan juga syahwat dunia. Syahwat ni. Jadi kita nak mati macam mana? Kita nak mati dalam keadaan apa? Katanya, ketika kematian datang, setiap manusia akan meninggalkan dunia ini sesuai dengan cara hidup yang dijalaninya selama ini. Macam tu lah dia kata. Itu kaedah lah. Macam mana kita hidup, macam tu lah kita akan mati, kata dia. Sesudah mati, ia tak lagi dapat mengubah keadaannya, kerana ia tak boleh beramal ataupun melakukan kebaikan. Tapi bila dah meninggal, tak bolehlah beramal pun tak boleh, buat kebaikan pun tak boleh. Akibatnya ia diliputi rasa penyesalan yang sangat besar. Keadaannya seperti apa tak tahu ni. Ini bahasa Indonesia ni tak tahu. Dia menyesal ni tuan-tuan. Menyesal ni tuan-tuan, semua orang menyesal. Semua orang menyesal. Disebutkan bahawa ketika nak meninggal ini, semua orang menyesal. Yang buat maksiat menyesal. Kenapalah aku tak bertaubat? Kenapalah aku tak bertaubat? Oh, dah datang dah janji bahawa setiap orang ni akan mati. Oh, menyesal dia, takut. Orang yang beramal pun menyesal juga. Kenapalah tak tambah lagi? Rupanya masa dah habis dah. Rupanya tempo dah habis dah. Setakat ni je lah amalan yang ada. Macam tu lah. Nanti bila tengok nikmat pula dekat akhirat, lagi menyesal. Alangkah bagusnya kalau hari tu kan, lepas semayang, habis semayang fardu maghrib, semayang sunat 2 rakaat. Alangkah bagusnya. Oh, besarnya pahala semayang sunat 2 rakaat. Menyesal. Alangkah rugi kalau dulu kat dunia dulu boleh berzikir, boleh selawat, dah banyak dah pahala dapat, banyak dah nikmat dapat. Banyak itu pun ada. Penyebab baik. Jadi seseorang ini meninggal sesuai dengan amalannya. Penyebab su'ul khatimah. Apa penyebab su'ul khatimah? Adalah banyaknya maksiat dan dosa. Itulah. Penyebab lainnya adalah keimanan yang lemah meskipun ia tak banyak melakukan maksiat. Pertama, penyebab su'ul khatimah, banyak maksiat dan dosa. Yang kedua, penyebab su'ul khatimah, keimanan yang lemah. Dia kadang yakin pada Allah, kadang-kadang ragu. Kadang-kadang dia kata Islam ni betul, kadang-kadang dia kata macam tak betul lah, macam tak logik je. Dia tak yakin. Walaupun maksiat dia tak banyak,
tapi disebabkan kelemahan dalam iman ini akan membawa padah ketika seseorang itu menghadapi sakarat. Sebab maksiat dilakukan kerana dorongan syahwat yang kuat. Setiap orang akan mengingat apa yang selama ini dekat dengannya dan dicintai selama hidup ketika ajal menjelang. Jadi dia kata orang yang buat maksiat ini ialah kerana dia mengikut syahwat, keseronokan. Syahwat ni keseronokan dia. Orang ni seronok baca Quran. Seronok lah. Tapi syahwat ni selalu orang sebut pada benda yang negatif. Tapi dia ni seronok baca Quran. Dia ni seronok zikir. Dia ni seronok selawat. Ada orang ni pula seronok buat maksiat. Seronok buat maksiat. Jadi keseronokan itulah yang akan menguasai hati orang-orang ketika mana dia nak meninggal dunia. Sebab dia akan ingat keseronokan tu. Jika ia lebih condong kepada ketaatan, maka yang akan lebih diingatinya adalah ketaatan kepada Allah. Gitu. Betul orang kata zikirlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak kan? Siapa antaranya supaya kita boleh ingat zikir tersebut ketika kita nak meninggal. Itu kalau dia selalu sebut lah. Kalau dia seronok sebut benda tu, atau boleh sebut Allah, Allah, Allah. Dia biasa sebut selawat kepada Nabi kan. Benda yang dia seronok itulah yang dia akan sebut ketika saat-saat terakhir meninggal dunia itu. Kan. Sebaliknya, jika lebih condong kepada maksiat, kemaksiatan itulah yang akan diingatnya ketika kematian menjelang. Boleh jadi roh dicabut ketika hasrat terhadap sesuatu kemaksiatan mendominasi sehingga fikiran terus teringat kepadanya sekaligus terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat maksiat ni kan, kata contoh, ada tak ada saya tak tahu. Orang ni seronok main judi. Seronok pergi mana-mana tempat, jumpa kawan, boleh buatlah benda-benda yang maksiat ini. Bila dia nak meninggal tu, dia akan ingat benda tu. Alah, dah tak ada peluang dah nak pergi sana lagi. Tak ada peluang dah nak jumpa kawan, nak main judi lagi, nak minum lagi, nak buat ni. Ketika itu roh dicabut, itu dipanggil su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Dia akan ingat benda yang dia seronok. Dia akan ingat. Itu su'ul khatimah. Na'udzubillah. Imam Al-Ghazali berkata lagi, kerana itu orang yang sepanjang hidupnya sibuk dengan pekerjaan menjahit, dia sibuk menjahit, ketika sakaratul maut ia akan memberi isyarat kepada kepalanya seakan-akan sedang mengambil jarum untuk menjahit, melindungi hujung jari, mengambil bahagian atas kain, mengukurnya, lalu mengambil gunting. Dia akan ingatlah benda tu. Dia seronok menjahit. Bukan salah menjahit, bukan. Dia punya seronok dia. Jiwa dia habis dengan benda tu sehingga tidak ingat benda yang sepatut dia ingat. Allah, cinta pada Allah semua. Maka dia akan ingat benda tu semua. Maka siapa yang ingin fikirannya berpindah dari maksiat dan syahwat, kalau kita tak nak macam tu, seperti mana orang yang mati ingat benda-benda maksiat ini, maka tidak ada jalan lain kecuali berjuang keras sepanjang hidup untuk menjauhkan diri dari maksiat tersebut serta mengendalikan nafsunya. Dia kata itu je lah jalannya. Sebab seorang manusia akan mati sesuai dengan cara hidupnya dan dibangkitkan seperti ketika ia mati. Kerana itu, ada sebuah cerita bahawa ketika seorang tukang sayur dibimbing untuk membaca 2 kalimah syahadah pada saat sakarat. Dia ni tukang jual sayur ni jual sayur lah, tukang sayur pula, tak tahu pula mana ada tukang sayur tak.
Penjual sayur adalah. Tak? Penjual sayur ni tak? Dia ni memang kerja dia. Kan? Ketaatan tak buat. Itu je. Jadi bila nak dekat sakarat, bila dia ajar 2 kalimah syahadah, ucaplah 2 kalimah syahadah ni, ia malah akan berkata 5, 6, 4, 3. Kan meniaga kan? Dia akan ingat benda tu. Pasal dia seronok benda tu je. Hidup dia nak benda tu sahaja. Orang ajar kalimah syahadah ni, dia ingat benda 3, 4. Kan? Ia masih sibuk menghitung kerana sebelum sakarat sudah terbiasa dengannya. Pasal dia dah biasa dengan benda tu. Kan? Kalau main judi lah. Cakap benda-benda yang hodoh ni semua, cakap balik lah benda-benda yang hodoh ni. Itulah makna su'ul khatimah. Itulah makna su'ul khatimah. Jadi fahamlah kita tak? Faham kita bahawa su'ul khatimah ni ada 2 kata Imam Al-Ghazali. Satu su'ul khatimah yang cukup bahaya, iaitu ragu kepada Allah, ragu terhadap Allah, ingkar terhadap nikmat Allah. Yang kedua su'ul khatimah, iaitu ketika mana seseorang ini dalam keadaan nak meninggal dunia, hatinya teringat, terpaut dengan syahwat-syahwat maksiat yang dia selalu lakukan. Akhirnya ditarik rohnya dalam keadaan dia seronok dengan maksiat, ingat dengan maksiat tersebut. Tak ingatlah kepada Allah dan sebagainya tu, dah tak ingatlah. Ajar syahadah pun dia tak boleh nak baca. Ini su'ul khatimah. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Rabu insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.